Ya Berhormat Tuan Di-Pertua, saya masuk kepada isu yang lain dalam perbahasan saya. Yang pertamanya, saya ingin menyentuh mengenai satu isu yang berlaku di jabatan kerajaan yang penting yang menjaga pintu masuk kerajaan, iaitu Jabatan Immigration, yang mana baru-baru ini SPRM telah menangkap lebih daripada 60 orang, yang mana 50 orang daripadanya adalah pegawai pelbagai pangkat di Jabatan Immigration yang telah melakukan satu tindakan yang dipanggil counter setting ataupun melepaskan pendatang asing masuk melalui laluan-laluan tertentu. Beberapa orang yang telah ditangkap ini dirampas duit daripada mereka beratus-ratus ribu yang hanya diletak di bawah katil Timbalan Menteri KDN. Soalan saya yang pertama, apakah tindakan yang telah diambil ke atas pegawai-pegawai berkenaan jika dituduh di bawah undang-undang mana? Yang kedua, berapakah jumlah kemasukan? Ini soalan yang saya tanya kepada menteri dulu, belum dapat jawapan. Berapakah jumlah kemasukan warga asing secara sah ya? Mulai Januari 2023 sehingga September 2024, dan yang penting berapa orang yang didapati dikesan overstay, tidak keluar apabila sampai tempoh mereka perlu meninggalkan negara ini. Berapa juta yang ada masih berada dalam negara ini. Yang ketiganya, saya ingin bertanya, adakah Kementerian Dalam Negeri khususnya bercadang untuk mewujudkan satu skim yang dinamakan informer, pemberi maklumat di kalangan pegawai-pegawai di dalam Jabatan Immigration, di kalangan orang awam, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Custom. Di bawah Customs Act ada Protection of Informer. Dia menerima maklumat daripada informer dan diberikan saguhati, dan informer ini dilindungi. Saya harap dalam hal pendatang asing ini juga kita harap kerajaan memikirkan perkara mengenai informer ini untuk membantu kerajaan. Polis ataupun immigration tidak berada di kampung. Yang berada di kampung adalah rakyat. Mereka tahu siapa yang menyewa di sebelah rumah mereka. Pendatang asing yang tidak ada pas masuk dan sebagainya boleh berniaga pula di dalam masyarakat di tempat-tempat tertentu. Hanya rakyat saja yang tahu. Perlu ada skim informan. Yang kedua, saya ingin menyentuh mengenai isu GISBH yang baru-baru ini telah timbul menjadi isu yang hangat dalam negara kita. Dan semalam 23 hari bulan 10, 22 individu termasuk CEO GISBH didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 130V Kanun Keseksaan, dikatakan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang, kumpulan GISBH ini. Soalan yang saya nak tanyakan ialah, apakah kesalahan yang dikatakan dilakukan oleh mereka? Tuduhannya apa kumpulan jenayah terancang ini dan apa jenayah terancang yang mereka lakukan? Dan yang keduanya, sebagaimana Jelutong tak ada sini, semalam dia menyentuh mengenai SOSMA. Dia tak bersetuju dengan SOSMA. Saya nak tanya pendirian kerajaan sekarang ini. Satu masa dulu, Jelutong tak? Ada, okey. Saya ucap tanya, tak setuju dengan SOSMA. Tapi apa tindakan Jelutong untuk menentang SOSMA yang dianggap draconian law, undang-undang yang zalim? Bagi kami Perikatan Nasional, secara rasional kami menerima SOSMA. Tapi yang kami tak terima penyalahgunaan SOSMA, termasuklah terhadap GISBH. Ya. Sahabat saya bersetuju dengan pandangan. Ya. Saya akan menentang sebagai backbencher. Kalau boleh pada masa sekarang, saya akan menawarkan perkhidmatan saya untuk membela mereka. Hanya Jelutong seorang saja yang berani di sini. Tiger Jelutong. Ya, tanya. Kalau diperlukan, saya sedia memberi perkhidmatan percuma untuk membela mereka. Begitu juga Atta Hasutan, Jelutong. Dulu dalam manifesto kata draconian law. Tetapi sekarang ni digunakan termasuklah terhadap Paguh dan juga beberapa orang pemimpin pembangkang di peringkat kerajaan, walaupun membuat pelbagai hasutan, tak ada setakat ini dihadapkan ke mahkamah. Saya juga ingin menyentuh, Ya Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, malangnya menteri kementerian yang saya nak sentuh ni tak ada sini. Saya ucap tahniah kepada Papar, seorang wakil menteri, dan juga Lenggong,
Timbalan Menteri saya ada. Oh ada ni, Hang Tuah Jaya ada. Yang lain itu kosong, wahai rakyat Malaysia sekalian. Arau, kosong. Tak ada apa-apa. Mewakili semua kabinet yang ada dan juga Lenggong dan Hang Tuah. Kenapa berlaku begini, Yang Berhormat? Wapun citau. Jelutong. Sila ambil tindakan lah. Apa ni? Front bench dan juga back bencher tak ada orang. Lebih ramai pembangkang lagi. Mau ni kah? Belah bagian. Okey, saya nak menyentuh mengenai satu skim pendidikan yang dinamakan CLP, Certificate in Legal Practice. Yang mana CLP ini adalah satu pengajian yang dikenakan kepada graduan daripada luar negara, daripada UK, Australia dan sebagainya, yang mereka dapat degree undang-undang daripada luar negara, balik ke Malaysia untuk membolehkan mereka praktis menjadi seorang peguam. Mereka perlu melalui satu kursus yang dinamakan Certificate in Legal Practice, CLP. Saya nak bertanya kerajaan, CLP ini telah dilancarkan 40 tahun yang lalu, iaitu tahun 1984, yang dikenalikan oleh satu lembaga yang dipanggil Legal Profession Qualifying Board, LPQB. Saya nak tanya, apakah kerajaan sekarang ini berpuas hati dengan pengendalian CLP oleh LPQB ini, memandangkan yang paling besar yang dihadapi oleh rakyat dan juga pelajar-pelajar ialah passing rate ataupun kadar kelulusan yang cukup rendah, sekadar sekitar 10 sehingga 20% saja dikatakan. Jadi apakah tindakan kerajaan terhadap LPQB ini? Adakah berpuas hati? Kalau tak puas hati, apakah tindakan yang ingin diambil oleh kerajaan terhadap perkara ini? Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, satu lagi isu yang saya nak sebutkan ialah satu perkataan yang baru bagi setengah-setengah pihak rakyat Malaysia, iaitu yang dipanggil addendum. Bukan pabedum, jelutong, addendum, lebih kurang. Addendum ini dari segi legalnya disebut sebagai, dengan izin, an addition to a completed written document. Most commonly, this is a proposed change or explanation dalam apa-apa ni. Dengan kata lain, satu penambahan kepada satu-satu dokumen yang telah komplit, yang telah siap. Sama ada sebagai satu pindaan atau change ataupun explanation, penjelasan. Di dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 42, satu peruntukan yang bertajuk kuasa pengampunan, yang mana dalam fasa 1, perkara 42 berbunyi, Yang di-Pertua Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, dan Raja atau Tuan Yang di-Pertua Negeri bagi sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan juga lega hukum berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan di dalam negerinya. Kita semua sedia maklum bahawa proses pengampunan bagi mereka yang menjadi banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara adalah bukan perkara baru dalam negara kita. Termasuklah pada tahun 2018, Yang di-Pertua Agong ke-15 telah memberikan pengampunan kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara pada masa itu, tetapi beliau dilepaskan sebaik saja menerima pengampunan. Dan biasanya, Yang Berhormat Tuan Di-Pertua, dalam perlembagaan pun ada perkara 48, kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen. Seseorang banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara, apabila mereka keluar daripada penjara, sama ada selepas menyelesaikan hukuman yang dikenakan ataupun diampun, perkara 48 menyatakan bahawa mereka tidak boleh bertanding selama 5 tahun di mana-mana kursi, sama ada parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Tetapi mereka yang seseorang yang telah dilepaskan, diampun pada tahun 2018, apabila keluar saja daripada penjara, telah boleh bertanding dalam pilihan raya kecil pula. Jadi boleh jadi ada addendum di sini. Walaupun dia sepatutnya
tidak boleh bertanding, saya merujuk kepada artikel Tun Hamid Mohamad yang mengatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang ada peruntukannya adalah dipanggil pengampunan bebas. Ampun, bebas. Tetapi dalam kes yang berlaku pada tahun 2018 ini, dikatakan ada satu perkara yang disebut pengampunan penuh. Pengampunan penuh tidak ada dalam perlembagaan, ia ada pengampunan bebas. Bila pengampunan bebas, dia tak boleh bertanding 5 tahun. Tapi boleh jadi kerana ada pengampunan penuh, maka individu berkenaan boleh bertanding serta-merta dengan satu orang ahli parlimen letak jawatan dan beliau bertanding, menang, duduk di dalam dewan ini. Jadi boleh jadi pada tahun 2018 pun satu addendum. Yang saya nak bangkitkan satu proses pengampunan yang dilakukan baru-baru ini oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16, iaitu Yang di-Pertuan Agong yang lalu, yang telah mendengar satu rayuan pengampunan oleh seorang tokoh negara yang menjalani hukuman. Beliau telah diberikan pengurangan tempoh penjara dan juga tempoh dendanya telah diberikan, sama ada ianya pengampunan ataupun lega hukum, maknanya dia dilegakan hukuman, tidak perlu bayar denda dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini timbul apabila orang nombor 2 dalam negara kita telah membuat satu affidavit untuk menyokong permohonan pemimpin tersebut yang kebetulannya daripada parti beliau, membuat satu affidavit mengatakan bahawa beliau melihat dan ditunjukkan oleh seorang pemimpin parti beliau juga yang kebetulan juga seorang menteri, bahawa pada masa proses pengampunan itu Yang di-Pertuan Agong itu telah memasukkan satu addendum, iaitu orang ini atau peraturan Timbalan Speaker, peraturan diberikan tahanan rumah, tahanan dalam rumah. Jadi saya Timbalan Speaker 368. Sekejap. 368. Saya ingin peraturan Dewan Kota Baru. Point of order. Seseorang ahli Dewan apabila membahaskan rang undang-undang tidak boleh membangkitkan peruntukan 368 kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya tak persoalkan Seri Paduka, saya persoalkan Kota Baru tadi merujuk kepada Kota Baru saya bantah. Saya tidak pernah mempersoalkan merujuk kepada tindakan Yang di-Pertuan Agong. Saya mempersoalkan orang yang membuat affidavit. Yang berhormat Kota Baru merujuk kepada perkara yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang membuat 2 affidavit. Kota Baru, you are a lawyer. Mengatakan bahawa tak betul. Kota Baru, you are a lawyer. Bahawa seorang pemimpin yang ada dalam Kota Baru Dewan ini juga. Kota Baru menunjukkan kepada beliau. Kota Baru jangan berani mempersoalkan kelakuan Yang di-Pertuan Agong. Dalam rumah perlu diberikan kepada banduan yang meminta pengampunan ini. Saya ingin tahu bahawa adakah perkara ini wujud. Tak mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga para menteri yang ada di dalam Dewan ini tidak mengetahui wujud atau tidak addendum ini. Kota Baru, rakyat Malaysia tahu. Kota Baru berulang kali merujuk kepada kelakuan Yang di-Pertuan Agong. Addendum ini. Dan yang penting lagi ialah, tolong tarik balik. Saya nak memetik satu petikan di dalam Yang Berhormat Kota Baru. Saya akan landing. Satu petikan dalam ucapan, sepatutnya ucapan Kota Baru Yang merujuk kepada kelakuan Yang di-Pertuan Agong pada butiran 255 yang berbunyi kerajaan akan menggubal Akta Baru, Kota Baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah. Kota Baru, Yang Berhormat seorang peguam untuk kesalahan tertentu. Jangan merujuk kepada sifat kelakuan Yang di-Pertuan Agong yang dianggap bersesuaian. Nasihatkan Yang Berhormat di sebelah sana atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan. Jangan berani pertikaikan kelakuan Yang di-Pertuan Agong dan dipantau oleh pegawai penjara. Saya telah dibenarkan oleh Timbalan Speaker yang mempengurusi kita ahli parlimen. Yang Berhormat Kota Baru, saya tidak benarkan untuk menyebut mana-mana kelakuan atau keputusan saya tak sebut. Agong. Tapi
faktanya perlu sebut itu berlaku pada masa itu. No, tarik balik. Tindakan Itu merujuk kepada bukan perbuatan dia. Itu merujuk pada kuasa yang di-Pertuan Agong. Fakta FADB Jadi, yang keluarkan. Takkan saya nak sebut siapa? Ni lawyer tak faham ni. Pengampunan Apa tak saya nak faham? sebut siapa? Nak sebut Kamu yang tak faham. Pengampunan nak balik belajar law lah. Ya. You are a lawyer. From which school of law? Jurutung balik belajar lagi Jurutung. From which Belajar tak school? habis. Ahli-ahli yang berhormat, Boleh report lah, boleh report. Boleh report. And then check. ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, saya tidak membenarkan Yang Berhormat Kota Baru untuk sebut keputusan atau kelakuan yang itu Agong. Jadi tak apa, saya rasa masa pun sudah tamat. Masa pun sudah tamat, apa-apa yang disebut tadi pun Menteri akan jawab selepas ini. Jadi saya tamatkan, ya, sila duduk Yang Berhormat Kota Baru. Saya jemput Yang Berhormat selayang untuk... Yang Berhormat, maknanya point of order yang dibangkit itu tak berkenan dan tiada pelanggaran. Berkenaan. Ya. Berkenaan, beluran. Saya sudah kata saya tidak membenarkan. Ya, dia ingat parlimen ni dia punya seorang ke? Boleh gaduh-gaduh macam tu. Ada undang-undang lah, ikut parlimen, ikut undang-undang. Ya, itu undang-undang lah. You are illegal. Tuan, saya Illegal lah. What you say is illegal lah. Jurutung. According to law. Sekejap. Menjerit-jerit. Saya Peluang Kota Baru saya cakap. saya nak tanya keputusan speaker untuk tidak membenarkan penggunaan Yang di-Pertuan Agong. Saya bersetuju. Tapi saya juga nak tanya, ini satu addendum. Addendum apa ni? Jadi nak sebut supaya penjelasan semua tahu sehingga Jelutong boleh bangkit. Kalau kita tak sebut ini adalah addendum, Jelutong tak bangkit. Addendum apa? Sebab dia sendiri pun tanya addendum apa. Bukan telah disebut. Sebab itu Kota Baru bangkitkan, ini adalah addendum yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Tidak. Addendum yang dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu bukan menuduh Agong. Cuma itu yang dikatakan. Apakah ini salah? Saya rasa ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada semua, termasuk Jelutong, supaya Jelutong ni boleh bangun. Kalau tidak, dia tak bangun. Larut. Sebab itu menunjukkan bahawa addendum itu jelas. Tak payah tambah, kita dah dengar, Larut. Saya ingat Kita sudah sesuatu dengar, Larut. yang memberi penjelasan Kita sudah harus dengar, Larut. dibenarkan. Terima Tak kasih. perlu pusing. Saya rasa apa yang nak dibahas oleh Yang Berhormat Kota Baru telah disebut tadi. Jadi saya rasa tak perlu kita teruskan lagi. Jadi saya harap apa-apa yang disebut tadi, kalau nak minta penjelasan, minta Menteri yang jawab nanti.